Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Emazul dan Finance Channel di mana terdapat pelbagai topik ekonomi dan finance yang menarik termasuk pelajaran, sejarah dan apa-apa yang berkaitan dengan subjek ini. Kita akan bercerita secara santai dan kurangkan terma-terma kewangan supaya anda dapat lebih memahami apa itu ekonomi dan finance. Saya Emazul dan jangan lupa untuk subscribe supaya anda tidak terlepas dengan konten-konten yang menarik. Pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai satu sejarah yang sangat sedih yang terjadi akibat dasar ekonomi negara yang dilaksanakan terlalu cepat hingga telah menyebabkan terjadinya bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah ekonomi dunia. Sejarah itu berlaku di negara China dalam tahun 1958 hingga 1962 dan dasar yang diperkenalkan adalah The Great Leap Forward. Pada tahun 1958, 1962, masa tu anda umur berapa ya? Sejarah ini ialah contoh di mana jika sesuatu dasar ekonomi silap digubal atau dijalankan dengan ekstrim, ia boleh menyebabkan bencana kepada rakyat. Dalam kes China, ia telah menyebabkan rakyat kebeluran dan meragut hampir 50 juta nyawa ya. Okey, jom kita mulakan ceritanya. China pada tahun 1950-an diperintah oleh Parti Komunis yang mengambil alih Parti Kuomintang dan ketua mereka adalah Chairman Mao Zedong. Pada tahun 1958, Mao Zedong telah memperkenalkan dasar Great Leap Forward. Dasar ini bertujuan untuk ubah negara China dari menjadi negara pertanian kepada negara industri. Okay, motivasinya adalah untuk menjadi kuasa dunia melawan Amerika, Britain dan Soviet Union masa tu. Untuk ubah negara China ni, Chairman Mao menggariskan dua strategi penting. Pertama, kita gandakan hasil gandum dan kedua, kita menjadi negara industri besi dunia. Kedua-dua komoditi ini akan dieksport dan dengan cara itu, China akan menjadi lebih kaya dan berkuasa. Kita cerita mengenai strategi pertama dulu iaitu dengan menggandakan hasil gandum. Okey, sebelum 1958, dasar tanah China adalah pemilikan sendiri. Maknanya semua orang boleh ada plot tanah sendiri. Tetapi untuk merealisasikan Great Leap Forward ni, Mao Zedong mengatakan kerajaan yang kena kuasai tanah dan tanaman gandum. Jadi apa yang Mao Zedong telah buat, dia mansuhkan dasar pemilikan sendiri dan tukar hak milik tanah jadi hak milik negara. Okey, sekarang tokey tanah, petani, kesemua adalah dalam status yang sama. Semua dikerah menjadi pekerja yang terkait dengan industri penghasilan gandum ni. China nak ekspor hasil gandum besar-besaran kan? Jadi untuk buat tu, Mao Zedong mengarahkan pembinaan infrastruktur pertanian secara skala raksasa. Bukan lagi besar, tapi secara raksasa skala dia. Kerajaan mula melaksanakan projek-projek pengairan dan empangan ini dengan pantas. Slogan yang digunakan adalah Build up socialism in a faster, better and more economic manner. Iaitu membina sosialisme dengan cara yang lebih pantas, lebih baik dan lebih ekonomik. Infrastruktur ini dijalankan di semua peringkat. Peringkat nasional, ada peringkat wilayah, peringkat daerah. Okey, dan bagaimana nak buat ni semua ni? Okey, Mao Zedong kata, China ada ramai penduduk. Kita gunakan sahaja tenaga manusia. Mesin pada Mao Zedong hanyalah satu pembaziran. Jadi dengan hanya tulang 4 kerat, jutaan rakyat diarahkan membina empangan, menggali sumur, mengorek dasar-dasar sungai dan membina saluran pengairan. Projek ini juga melibatkan peralihan aliran sungai-sungai yang besar yang kemudiannya kita akan tengok nanti telah mengganggu ekosistem dan menyebabkan banjir besar pada tahun 1962. Mereka ingat dengan adanya infrastruktur ini, mereka dapatlah meningkatkan hasil gandum. Okay, tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Shortage dalam hasil gandum. Boleh teka tak kenapa? Shortage terjadi kerana hampir keseluruhan rakyat dikerah untuk membina empangan dan lain-lain tadi. Okey, jadi tak ramai yang tinggal untuk menanam gandum. Dan pembinaan pula bukan boleh siap dalam masa setahun. Kerana ingat tak tadi, mereka menggunakan kudrat manusia bukannya mesin. Okey,
Maka bermulalah episod sedih rakyat Cina, iaitu semakin kurus kering kerana terlebih kerja tetapi kurang makan. Mereka diberi makanan 2 kali sehari je dan makanan mereka dicatut dan diseragamkan. Katalah hari ini dapat bubur, seorang sepinggan. Esok dapat keledek, seorang 2 biji. Lusa dapat pula jagung, seorang 2 tonggol. Itu yang berlaku selama bertahun-tahun. Okey, bagaimana pula aktiviti kerja mereka? Yang menarik, semua aktiviti mereka diseragamkan. Pernah tengok cerita Crash Landing on You kan? Okey, part yang Yun Seri tinggal di daerah Captain Ri tu. Macam tu lah. Pagi-pagi bunyi siren, bersenam dan semua tak kira tua, muda, lelaki, perempuan ambil cangkul pergi ke kawasan pembinaan empangan. Anak-anak dikumpulkan dalam satu pusat penjagaan besar dan dijaga daripada pagi sampailah tamat waktu ibu bapa mereka bekerja. Anda mesti tanya juga, tak ada orang komplain ke? Berani nak komplain, tentera maut akan ambil tindakan. Berita mengenai kesusahan mereka ni tak sampai ke pusat. Dulu tak ada internet, jadi pusat tidak tahu cerita akar umbi. Tapi macam mana pun, keluhan petani sampai juga ke Beijing. Tetapi apa yang kerajaan pusat lakukan? Instead of addressing the issue, mereka sebaliknya buat propaganda besar-besaran seluruh negara untuk menaikkan semangat rakyat lagi. Mereka meyakinkan bahawa ini adalah untuk negara dan anda adalah hero Cina. Mereka mencetak banyak posters dengan slogan seperti Cina akan menewaskan kuasa Britain lagi 15 tahun. Ada lagi, kita pergi all out, aim tinggi. Dunia timur akan melonjak ke hadapan dan dunia barat sedang bimbang sekarang. Mereka cuba mempengaruhi minda bawah sedar walaupun hakikatnya rakyat semakin terbeban. Kepada mereka yang dikerah untuk menanam, apabila tanaman sudah ada hasil, kerajaan kenakan pula cukai yang tinggi. Kebanyakan gandum yang dituai dihantar ke pusat. Tinggal sikit saja untuk isi rumah. Selain cukai dari isi rumah, pusat telah mengarahkan pula wilayah-wilayahnya beli gandum tu dengan harga tetap yang tinggi. Alasannya untuk simpan sebagai stok jika ada kebeluran. Masalahnya yang disimpan pun tidak mencukupi. Para penonton, walaupun niat kerajaan pusat baik, namun penterjemahan dari pihak pelaksana sangat berbeza. Penduduk terima idea keperluan adanya sistem pengairan berskala besar untuk meningkatkan hasil tanaman. Tetapi di grassroots level ni, akar umbi, terdapat kegagalan dari segi pengurusan sumber manusia, perancangan sumber makanan dan motivasi. Jadi, adakah ia berakhir di situ? Tidak. Keadaan semakin teruk apabila kerajaan melancarkan strategi kedua, iaitu menjadikan China pengeksport besi dunia. Di waktu inilah bermulanya tragedi hitam, The Great Famine of China. Kerajaan mengarahkan pembinaan relau-relau di belakang setiap rumah untuk strategi ini. Tujuannya adalah untuk melebur besi. Yang mahir buat relau adalah wilayah-wilayah yang sememangnya ada industri besi sebelum ni. Di wilayah lain, relau yang dibina adalah berdasarkan try and error. Hanya berdasarkan informasi mulut ke mulut macam mana nak buat. Okay? Bukan ada YouTube masa tu. Jadi relau yang mereka bina ni cepat retak apabila lumpur yang digunakan tak tahan panas. Mereka cuba bermacam-macam cara untuk pastikan relau itu utuh. Dan mereka dapati campuran lumpur dan rambut boleh buat relau tegap. Maka seluruh rakyat Cina potong rambut, termasuklah wanita-wanita yang secara tradisionalnya mempunyai rambut yang panjang. Mereka terpaksa berkorban memendekkan rambut. Desakan untuk menghasilkan besi kemudiannya semakin meningkat sehingga petani mula terpaksa memberi masa yang lebih untuk mencari besi dan mula mengabaikan pertanian. Okey. Arahan dari pusat adalah apa-apa yang bersifat besi kena lebur. Masalahnya bukan semua wilayah ada besi. Di wilayah-wilayah yang sememangnya ada biji besi, mereka sudah tentu ada industri yang established. Mereka sudah ada pakar lebur besi, tahu teknik-teknik melebur dan proses-proses berkaitan.
Di wilayah-wilayah yang tiada biji besi pula, sememangnya mereka memang tiada pengalaman, apatah lagi kemahiran. Tetapi dek kerana arahan ialah lepuh saja apa-apa besi dan kerahan daripada pegawai yang bertugas, mereka cari-cari apa yang dinamakan besi. Mereka pula melebur sudu, garfu, periuk belanga, tombol pintu, basikal dan katil besi sekalipun. Apa kesannya? Hasil besi yang dileburkan dekat relau tu tidak berkualiti langsung. Hasil leburan mereka adalah pig iron di mana terdapat banyak karbon dan tidak mencapai standard untuk digunakan, apatah lagi untuk dieksport. Boleh bayangkan tak? Dahlah tiada periuk nak masak, macam mana? Maka berkongsilah mereka dengan jiran. Waktu itu mangsa kebuluran makin bertambah kerana ingat tadi mereka dinafikan hak untuk bercucuk tanam secara elok. Keadaan rakyat Cina semakin teruk walaupun kerajaan pusat bangga kerana mereka mencapai ekspor bersih gandum yang tinggi. Pada tahun 1959 pula, China telah diuji dengan bencana alam iaitu kedatangan kemarau yang sangat panjang. Pertanian tidak menjadi, tidak subur, malah tanah telah menjadi kering kontang. Keadaan sangat tragis kerana stok makanan mula berkurangan dan kemudiannya habis. Untuk teruskan hidup, rakyat Cina mula mencari kulit-kulit kayu, kulit-kulit dahan pokok, semua mengopik kulit-kulit kayu ini dan merebus untuk dimakan. Lama-kelamaan pokok pula habis dimakan. Rakyat beralih kepada haiwan peliharaan, anjing dan kucing. Takdir masih menguji mereka. Haiwan peliharaan pun habis. Bantuan masih tidak kunjung tiba. Mereka pula mereka seterusnya mengorek-ngorek lubang mencari tikus untuk dimakan. Untuk anak-anak kecil yang lapar dan tak mengerti apa-apa, ibu bapa mula merebus batu dan buat-buatlah mengacau makanan supaya anak ingat mereka sedang memasak. Susu tiada, diganti dengan rebusan kerikil dan lama-kelamaan perut bayi dipenuhi pasir. Ramai bayi meninggal dunia waktu itu. Carta populasi merekodkan pada tahun-tahun itu China mengalami reduction in birth dan population loss yang sangat banyak. Ibu bapa mula berputus asa dan mewasiatkan kepada anak-anak mereka sebelum mereka membunuh diri. Dalam wasiat mereka, mereka berpesan, aku akan mati dan kamu ambillah tubuhku untuk kamu makan dan untuk adik-adik kamu makan. Pada tahun 1962, bencana besar banjir kuning pula menimpa. Banjir ini dikatakan terjadi akibat kerosakan ekosistem yang berlaku ketika mereka membuat projek empangan dan pengaliran tadi. Dan banjir ini melenyapkan lagi jutaan nyawa. Para penonton, ini adalah antara cerita-cerita dari survivor seperti Yan Lianzhe dalam bukunya, Li Jiaqin, Li Jianzhen dalam projek Wu, projek mengenai memory project, Great Leap Forward. Ia adalah memori hitam ke atas rakyat Cina yang melalui zaman itu. Ramai yang melarikan diri keluar luar negara pada waktu itu dan dasar ini ditamatkan pada tahun 1960-an setelah didesak oleh pelbagai tekanan dari semua pihak. Para penonton yang saya hormati, bukannya senang untuk menjadi pemimpin. Di bahu pemimpin adalah rakyat. Pemimpin bukan saja perlu ada ilmu dan berpolitik, tetapi lebih dari itu, pemimpin perlu menelah sama ada dasar-dasar yang digubal dilaksanakan dengan pengurusan yang betul atau tidak. Pemimpin perlu ada rasa kasih, sayang dan prihatin kepada rakyat. Dalam contoh Great Leap Forward, tidak dinafikan Chairman Mao Zedong adalah pemimpin hebat bervisi menjadikan China satu kuasa besar. Pengeluaran dan ekspor besi memang meningkat hingga 45% pada 1958. Tetapi kosnya sangat besar
iaitu nyawa. Seramai dianggarkan 50 juta nyawa hilang pada tempoh itu. Great Leap Forward menjadi titik hitam sejarah ekonomi dunia. Diharapkan banyak yang anda telah dapat pelajari dari sejarah ini. Sehingga kita bertemu lagi dengan pelbagai topik menarik. Salam hormat.